Buletin 1.30 bersama saya Hawa Rizwana Rizwan. Tajuk utama hari ini, 3 tertuduh pencemaran kimia Sungai Kim Kim diheret ke mahkamah. Juga rumah sewa hangus dijilat api. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 3 tertuduh kes pencemaran bahan kimia di Sungai Kim Kim, Pasir Gudang 7 Mac lalu dihadapkan ke Mahkamah Session Johor Bahru. Tertuduh seorang pemandu lori dan 2 pengarah syarikat termasuk seorang warga negara Singapura. Mereka dibawa ke mahkamah kira-kira jam 9.04 pagi. Tertuduh pertama, pemandu lori sebelum ini telah ditangkap di Batu Gajah, Perak 17 Mac lalu. Sementara tertuduh kedua dan ketiga yang juga pengarah syarikat ditangkap di Segamat dan Yong Peng. Hakim membenarkan jaminan kepada tertuduh pertama dan kedua masing-masing dengan RM100,000 dan RM250,000. Manakala tertuduh ketiga, pengarah syarikat rakyat Singapura, tidak dibenarkan jaminan. Polis sebelum ini menahan 8 suspek dalam siasatan kes berkenaan. Pencemaran Sungai Kim Kim mengakibatkan hampir 4,000 penduduk sekitar Pasir Gudang mendapat rawatan kesihatan, manakala semua institusi pendidikan di daerah berkenaan ditutup. Bau asap menyelamatkan nyawa sebuah keluarga dalam kejadian kediaman mereka terbabit kebakaran awal pagi tadi. Kebakaran berlaku di Kampung Duyung, seberang Takir, Terengganu, kira-kira jam 4.40 pagi. Insiden itu menyebabkan kediaman yang disewa lebih setahun lalu rentung dijilat api. Ketika kejadian, mangsa Zuliati Muhammad 40 tahun bersama suami serta anak perempuan serta anak berusia setahun 7 bulan sedang tidur. Katanya api dipercayai bermula dari salah sebuah bilik di rumah berkenaan. Mereka sekeluarga tinggal sehelai sepinggang tanpa sempat menyelamatkan dokumen penting dan barang berharga kerana api marak dengan cepat. Sedar kita berasa asap, bau asap. Lepas tu bau angin tengok berasak daripada dalam bilik. Lepas tu kita keruk orang rumah. Tengok dari dalam bilik. Sebab kita tidur ruang tamu. Tidur luar ni. Tu je kejut orang turun tu pergi panggil orang lalu minta tolong orang. Kebakaran menyulitkan lagi kehidupan mereka kerana mangsa yang bekerja sebagai pengemas bilik sebuah rumah tumpangan dengan pendapatan RM600 sebulan. Manakala suaminya tidak mampu bekerja kerana menghidap sakit buah pinggang. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Nerus, Yusmizan Yusof berkata sebanyak 21 anggota bomba membantu operasi pemadaman api. Anggota bomba mengambil masa 10 minit mengawal api dari merebak ke rumah berhampiran. Punca kejadian dan anggaran kerugian masih dalam siasatan. Di Kota Kinabalu, Sabah, 55 individu ditahan polis atas pelbagai kesalahan bersabit dadah dalam satu operasi bermula 15 Mac lepas. Menurut Ketua Polis Daerah, Assistant Commissioner Habibi Manjiji, kesemua suspek yang ditahan berumur antara 15 hingga 54 tahun itu merangkumi 7 warga asing. Ujarnya 7 individu ditahan atas kesalahan memiliki dadah, manakala 40 lagi didapati positif dadah. Polis turut merampas dadah jenis ganja seberat 272.45 gram yang dihantar menggunakan perkhidmatan kurier di sebuah pejabat pos serta 2.35 gram syabu dengan nilai rampasan keseluruhan dianggarkan bernilai RM11,200. Serbuan dalam tempoh seminggu itu dilakukan di sekitar Likas, Sembulan dan Tanjung Aru. Up 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Malaysia dijangka mengalami musim kering berterusan sehingga Mei akan datang. Menurut Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Dr. Xavier Jayakumar, antara negeri yang teruk terjejas ialah Johor, Negeri Sembilan, Perak, Kedah, Pahang dan
Kelantan yang akan merekodkan purata hujan tahunan kurang daripada 25% bagi tempoh April hingga Mei. Dr. Xavier berkata situasi itu akan menyebabkan keadaan panas dan kering serta mengurangkan sumber air sungai dan empangan di negeri-negeri terbabit. Jelas beliau, setakat ini 2 lokasi tidak menerima hujan selama lebih 30 hari iaitu Hulu Perak di Perak yang kini berada di tahap amaran selepas tidak menerima hujan selama 56 hari dan Setiu Terengganu yang tidak menerima hujan selama 31 hari berada di tahap waspada. 7 lokasi menerima hujan kumulatif lebih rendah atau berada pada tahap bahaya bagi tempoh Januari hingga Mac ialah Padang Terap, Cameron Highlands, Kuantan, Dungun, Hulu Terengganu, Kemaman dan Kuala Terengganu. Sementara itu, beliau berkata 4 lokasi lagi pada tahap amaran iaitu Rembau, Tampin, Rompin dan Hulu Perak. Dr. Xavier berkata 3 lembangan dijangka memerlukan tambahan bekalan air daripada empangan sedia ada iaitu Lembangan Sungai Muda, Lembangan Sungai Kedah serta Lembangan Sungai Melaka. Keadaan itu katanya disebabkan aktiviti penanaman padi yang sedang giat dijalankan sehingga April ini. Mengenai storan empangan, Dr. Xavier berkata, 3 empangan merekodkan storan kapasiti dalam lingkungan 50% iaitu empangan muda di Kedah 58.97% serta 2 empangan di Johor iaitu Macap 55.61% dan Sembrong 54.07%. Semua iklan produk suplemen atau makanan tambahan termasuk pil minda yang tidak mematuhi syarat atau berdaftar dengan Lembaga Iklan Ubat Kementerian Kesihatan akan berhadapan tindakan undang-undang. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan pengusaha tidak sepatutnya membuat dakwaan melampau terhadap produk keluaran mereka sehingga boleh mencetuskan masalah di kalangan pengguna. Justru tindakan segera akan diambil bagi menurunkan semua iklan terbabit. Beliau berkata pihaknya memberi amaran tegas kepada pengusaha suplemen seperti pil minda supaya jangan keterlaluan membuat promosi produk yang belum disahkan secara klinikal. Selain itu, pengusaha juga diingatkan supaya hanya melabelkan produk dan membuat promosi mengikut standard ketika mendaftarkan produk atau permohonan kelulusan lesen di bahagian farmasi kementerian. Beliau mengulas pendedahan akhbar berita harian BH mengenai pil dan gula-gula kononnya boleh menjadikan anak genius atau minda lebih cerdas yang dijual secara berleluasa dalam talian. Malahan ada di kalangan pengedar berani mempromosi produk berkenaan di luar perkarangan sekolah. Taktik penjual atau pengeluar menggunakan testimoni ibu bapa yang mengaku anak menjadi pintar dan cerdas selepas diberi makan pil berkenaan ternyata berjaya mengabudi mata orang ramai. Mengulas lanjut, Dr. Zulkifli berkata, Kementerian akan menyiasat status produk terbabit sebelum mengeluarkan kenyataan lanjut. Sementara itu, Kementerian Kesihatan mengeluarkan 357 surat amaran selepas menyaring 24,104 iklan makanan tambahan termasuk pil minda sepanjang tahun lalu. Daripada jumlah itu, sebanyak 66 kertas siasatan dibuka mengikut Akta Jualan Dadah 1952 atau Akta Ubat Iklan dan Penjualan 1956. Bagi tempoh sama, Kementerian Kesihatan mengeluarkan 4,579 notifikasi kepada pengendali iklan supaya menurunkan iklan yang dibuat menerusi platform dalam talian. Setiap genre muzik ada pasang surutnya. Hip-hop atau rap kini disifatkan kembali garang dan bertenaga dalam industri muzik tempatan. Ini selepas kemunculan ramai penyanyi rap baru yang tampil ranggi dengan style dan identiti tersendiri, menerusi rentak lincah serta baik liriknya yang padu sesuai dengan jiwa muda remaja era kini. Aku buat jadi kejaya, buat orang naik gila, wey. Pandang bawah jangan tetap mata. Tunda. Jika dahulu hip-hop didominasi penyanyi rap lelaki, namun kini wanita sudah mula tampil dengan aura yang tersendiri. Ironinya, setiap lirik membawa mesej tersirat yang positif seiring dengan isu semasa, ditambah ekspresi, gabungan rima, rentak dan alunannya yang unik.
Bagi hip-hop tempatan, sesekali irama tradisi atau elemen budaya tempatan diselitkan untuk kelainan. Joe Flizzo antara pelopor rap tempatan sekitar 2 dekad lalu melalui kumpulan Too Fat. Kini beliau bersama-sama pendatang baru meneruskan legasi hip-hop menerusi platform 16 Baris. Saya rasa sekarang perkembangan untuk genre hip-hop ni sangat positif. Saya sangat gembira kerana bagi saya muzik adalah satu platform yang bagus untuk anak muda terutamanya meluahkan perasaan mereka atau actually untuk mengekspresikan diri mereka, suara mereka. Popular di laman media sosial YouTube serta mendapat pengikut yang semakin tinggi di Instagram ketika ini membuktikan hip-hop tempatan masih relevan. Bila tak ada outline cerita, aku bukan jenis ringan tangan. Nak, tapi jangan. Perkembangan antarabangsa. Rakyat Thailand keluar mengundi hari ini kali pertama sejak rampasan kuasa 2014. Peratus keluar mengundi dijangka lebih tinggi berbanding pilihan raya pada 2011. Lebih ramai penduduk dijangka keluar mengundi selepas amaran minit akhir daripada raja negara itu supaya menyokong pemimpin yang baik untuk mengelakkan kekacauan. Semua stesen televisyen mengulangi kenyataan Raja Maha Vajiralongkorn beberapa minit sebelum pusat pengundian dibuka di seluruh negara. Lebih 93,000 pusat mengundi di 77 wilayah akan dibuka sehingga jam 5 petang waktu tempatan. Kira-kira 51.4 juta penduduk Thailand yang layak mengundi akan memilih calon bagi mengisi 500 kerusi Dewan Perwakilan. Mulai hari ini, Indonesia bakal melancarkan sistem transit laju pertamanya, projek bernilai 1.1 bilion juta dolar Amerika untuk menangani antara kesesakan trafik paling teruk di dunia. Presiden Joko Widodo dan beberapa pegawai lain akan menghadiri majlis berkenaan di Jakarta untuk memberikan lampu hijau bagi laluan itu. Sepanjang 16 km, laluan itu mengambil masa persiapan hampir 6 tahun dengan bantuan negara Jepun. Sistem kereta api itu beroperasi di atas dan di bawah tanah dan memanjang dari Hotel Indonesia hingga ke selatan Jakarta. Ia bertujuan mengurangkan waktu perjalanan antara dua tempat kepada 30 minit dari 2 jam, memberikan kelegaan kepada pengguna yang menghabiskan kebanyakan masa terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Laluan baru itu dijangka dibuka kepada orang awam pada esoknya dengan tiket diberikan percuma pada minggu pertama. Projek itu adalah sebahagian infrastruktur yang diharapkan Jokowi meningkatkan ekonomi negara itu dan membolehkan beliau terpilih semula pada pilihan raya presiden pada April depan. Lebih 10.8 juta dolar New Zealand dana diterima untuk membantu keluarga 50 orang yang terbunuh dalam insiden tembakan masjid di Christchurch. Laman sesawang New Zealand givealittle.co.nz menerima 8.3 juta dolar, sementara launchgood.com, platform kutipan dana global yang memberi tumpuan kepada umat Islam, mengumpul 2.5 juta dolar. Pembunuhan 50 jemaah di dua masjid di Christchurch pada 15 Mac mengejutkan negara dan menyebabkan kengerian global ditambah dengan kejadian yang disiar secara langsung oleh pengganas berkulit putih itu. Sejak itu, penduduk New Zealand memberi sokongan padu kepada komuniti Islam yang kecil di sana. Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern berkata, minggu lalu negara itu akan menampung kos pengubian 50 mangsa. Juga kos penghantaran balik bagi mana-mana ahli keluarga yang ingin memindahkan jenazah dari New Zealand. Sementara itu, di Disneyland Paris, Perancis, pengunjung berasa-asa untuk menyelamatkan diri apabila menyangka bunyi kuat lift atau eskalator yang rosak sebagai bunyi senjata. Seorang saksi pula berkata keadaan amat panik dengan menyangka ia adalah serangan. Selepas beberapa minit, anggota polis tiba untuk memberi laluan menerusi jalan belakang. Menerusi laman Twitter, Kementerian Dalam Negeri mengesahkan ia adalah amaran palsu. Kompleks Taman Tema yang terletak 30 km di timur Paris adalah salah satu destinasi pelancongan swasta paling banyak dikunjungi di Eropah. Lebih 1 juta orang membanjiri bandar London, Britain bagi berdesak pungutan suara berhubung Brexit diadakan semula.
Penunjuk perasaan membawa bendera Kesatuan Eropah dan sepanduk menggesa agar sebarang perjanjian Brexit perlu melibatkan undian awam. Seramai 4 juta orang menandatangani satu petisyen dalam talian meminta kerajaan menghentikan tindakan mengeluarkan negara itu dari Kesatuan Eropah. Tindakan itu menyebabkan laman web petisyen tersekat susulan kebanjiran sokongan. Sebelum ini, perjanjian Brexit yang dipersetujui dengan kesatuan itu pada November lalu ditolak sepenuhnya 2 kali oleh ahli perundangan Britain. Pada Khamis lalu, pemimpin Kesatuan Eropah bersetuju dengan permohonan penangguhan pengunduran Britain daripada blok berkenaan. Selepas 3 tahun perbincangan berkenaan Brexit, masih tidak pasti bagaimana atau jika Britain akan undur dari Kesatuan Eropah. Sukan. Majlis Olimpik Malaysia MOM menafikan desas-desus penarikan diri Filipina selaku tuan rumah Tamasya Sukan SEA ke-30. Cakap-cakap penarikan diri Filipina dikaitkan dengan masalah kewangan dan keselamatan selepas isu pergolakan yang berlaku di Marawi, Mindanao. Saya telah memohon Datuk Nazif untuk membuat panggilan kepada Philippines Olympic Committee untuk mendapat penjelasan. Mereka telah memberi kepastian bahawa apa yang diutarakan oleh media merupakan spekulasi semata-mata dan mereka mengesahkan bahawa SEA Games di Filipina akan berjalan seperti mana yang dirancang. Datuk Seri Norzah juga menegaskan Malaysia akan menyokong penuh dan membantu sedaya upaya untuk memastikan Filipina kekal tampil selaku tuan rumah. Tambah beliau, MOM akan sentiasa bersama negara yang menjadi tuan rumah dan percaya mereka dapat menangani sebarang masalah yang dihadapi sebaiknya. Skuad hoki negara memulakan misi memburu kejuaraan pertama Piala Sultan Azlan Shah dengan langkah kanan apabila membenam Poland 5-1 di Stadium Hoki Azlan Shah Ipoh malam tadi. Menentang Poland yang pertama kali menyertai kejohanan ini, di atas kertas skuad bimbingan Roland Oltmans nyata jauh lebih baik berbanding lawan menerusi rekod pertembungan kedua pasukan dan ranking semasa. Pasukan negara hanya tewas 2 dalam 13 perlawanan sebelum ini. Selain ranking, Poland pula jauh di tangga ke-21 berbanding Malaysia di kedudukan 13. Begitupun, skuad kebangsaan terpaksa menunggu sehingga minit ke-20 untuk membuka jaringan menerusi pukulan sudut penalti yang disempurnakan penyerang prolific Faizal Saari. Jaringan itu terus menyuntik semangat pemain menambah jaringan. Kali ini menerusi adiknya Muhammad Fitri Saari hasil gol padang pada minit ke-28. Faizal sekali lagi mengukuhkan kedudukan 3-0 pada minit ke-30 sebelum Poland membalas 1 gol pukulan sudut penalti sebelum tamat separuh masa pertama yang dijaringkan Mika Karpsik. Penguasaan penuh dipamerkan The Malaysian Tigers dalam suku ketiga apabila menyudahkan 2 pukulan sudut penalti bermula dengan jaringan Ashran pada minit ke-36 dan disusuli gol hat-trick Faizal pada minit ke-45. Sekaligus memuktamadkan kemenangan penuh 5-1 memihak Malaysia untuk menduduki tangga teratas hasil kelebihan jaringan selepas perlawanan pertama. Selepas ini, skuad negara dijadualkan menentang Jepun sementara Poland berdepan Kanada dan India melayan kunjungan Korea Selatan. You always say that it's a very easy tournament, but it's not an easy tournament at all. There are all very good teams here, and Japan is one of them. You have seen it today, although they lost their match. You could see that it's a well-structured team, well-organized. I think that game with India was quite even on small details. The game was decided today, and there was penalty corner for it. Terdahulu, juara Sukan Asia Jepun tewas 0-2 di tangan India dalam aksi pembukaan Piala Sultan Azlan Shah 2019. India yang membariskan pemain muda pada kejohanan kali ini mendahului pada minit ke-24 menerusi pukulan sudut penalti Varun Kumar. Juara 4 kali kejohanan ini mengukuhkan kedudukan menerusi gol padang Simranjit Singh pada minit ke-55. Turut mengutip 3 mata penuh ialah pasukan Korea Selatan yang menewaskan Kanada 6-3.
Korea yang juga juara 2 kali ini gah mendahului aksi dengan catatan 6-0 sebelum Kanada bangkit memberikan saingan apabila menjaringkan 3 gol berturut-turut. Lee Nam-yong menjaringkan hat-trick untuk Korea Selatan iaitu 2 gol padang masing-masing minit ke-19 dan minit ke-31 sebelum menambah satu lagi gol menerusi pukulan sudut penalti pada minit ke-43. 3 lagi gol Korea dijaringkan Kim Jong-ho minit ke-14 manakala pakar sudut penalti pasukan hoki Terengganu Jang Jong-hyun meledak 2 gol pada minit ke-20 dan minit ke-44. Kanada memulakan kebangkitan pada suku keempat dan berjaya merapatkan kedudukan apabila menjaringkan 3 gol menerusi Matthew Sarmiento dan Adam Fraser masing-masing minit ke-45 disusuli gol Finn Boothroyd pada minit ke-50.